Ini alim besar tuan. Ya. Orang yang diterima oleh masyarakat. Kena marah dengan macam orang lain tuan. Kita kalau anak kita kena marah macam itu biasa betul. Tak. Tapi kalau kena marah dengan alim, insya-Allah. Bagaimana Syaikhul Karim baca? Ini seorang ulama di Masjidil Haram yang belajar di Masjidil Haram dulu. Syaikhul Karim baca dalam majlis dia. Ya. Kalau kata dalam majlis taklim, pelajar tu dia tak fokus, dia tak dengar pun dalam pengajian yang disampaikan oleh Tuan Syekh. Katalah dia memandang lain kan, kemudian dia berbuat. Kenapa dia tak tahu dia buat? Syaikhul Karim baca, bila dia tengok ada pelajar yang bersikap dengan sikap yang demikian, dia akan bangun keluar. Bukan dia thinking pelajar tu, dia tak malah pelajar tu. Dia sendiri yang bangun daripada kursi dia, berhenti daripada mengajar, keluar tu dari majlis. Tuan banyak kalau saya buat macam ni. Tiba saya bangun, keluar tu. Isyak pun tak masuk lagi. Macam mana perasaan kita? Senyap tu kan? Baru kita sedar. Rupanya kita dah ada buat kesilapan. Ini adab ulama, kita nak jaga supaya kita bertegas dalam bab adab, supaya kita berjaga adab dalam Islam. Kemudian Syaikhul Karim Banjar dia cukup tekankan kepada pelajar dia supaya ulang kaji sebelum nak mula kepada pengajian yang baru. Sebelum masuk majlis taklim yang baru, dia akan minta pelajar dia mudzakarah, ya, murajaah, ulang kaji semula. Nanti dia akan dalam kelas yang baru dia akan tanya, ya, ulang kaji semula. Kalau ada pelajar yang tak dapat jawab, dia buat apa? Dia akan senang duduk diam. Kalau kata kuliah dulu sejam lagi dia akan senang. Tak cakap apa pun kan? Ya. Bayangkan pelajar-pelajar dalam majlis kelas lain. Maknanya mereka akan berisau. Mereka tak beruat. Kenapa? Kerana mereka tahu mereka telah melakukan kesilapan. Sepatutnya guru kalau ada di sini guru, ya, para pendidik, ibu bapa perlu bertegas dalam bab taklim. Dalam bab ketika mana kita duduk dalam majlis ini. Ini cara kita nak beza orang yang berguru dengan orang yang tak berguru. Orang yang tak berguru ni kalau belajar tak nampak adab dia. Tak. Sebut nama Rasulullah pun sebut Muhammad saja. Kan? Kemudian marah pula kalau orang kata Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kenapa tambah Sayyidina Muhammad? Nabi tak ajar pun macam tu. Oh, marah pula Muhammad. Tapi kalau kita panggil dia, kata Ustaz. Ustaz Mai contoh. Panggil Mai, apa khabar Mai? Marah pula dia tak. Kenapa kamu panggil saya Mai? Saya ni Ustaz. Tahu pula dia tak ada. Memang Rasulullah tak ajar pun kata selawat Allahumma salli ala Muhammad, Sayyidina Muhammad. Yang Rasulullah ajar Allahumma salli ala Muhammad. Tapi adab kita dengan Rasulullah. Kalau orang belajar, berguru, dia akan tahu kena beradab dengan Rasulullah. Kerana ulama disebutkan dalam kaedah al-adabu muqaddamun 'ala al-ittiba'. Adab itu lebih kita dahulukan daripada menuntut ilmu. Adab kita kena dahulukan daripada menuntut ilmu. Adab kena dahulukan daripada mendengar arahan. Kan? Satu kisah buat dalam perjanjian pengajian kitab taklim, taklim. Rasulullah sewaktu dia nak buat perjanjian dengan kafir Quraisy, perjanjian Hudaybiyah. Masa tu dalam isi surat tersebut, Rasulullah minta Sayyidina Ali tulis sebab Rasulullah ni ummi, kan? Rasulullah dia tak pandai tulis dan Rasulullah tak pandai baca. Jadi dia minta Sayyidina Ali untuk tuliskan isi kandungan perjanjian tersebut. Isi awal dia tulis apa? Min Muhammadin Rasulillah, daripada Muhammad utusan Allah. Kafir Quraisy masa tu bila dia tengok isi perjanjian tersebut, dia kata kami tak setuju. Kalau boleh, kalau tak setuju dengan perjanjian ini, buang perkataan Rasulullah. Ya. Sebab kami tak kira pun kamu sebagai utusan Allah. Kan? Kami kira kamu sebagai pemimpin bagi kaum muslimin saja. Kalau kata kami kira kamu Rasulullah, tak buat kami perjanjian dan kami takkan lawan dengan kamu. Padahal balik, tulis bin Muhammad ibni Abdillah, daripada Muhammad bin Abdillah. Rasulullah setuju ke tuan? Rasulullah minta Sayyidina Ali, wahai Ali, tolong tunjukkan, tolong padamkan perkataan Rasulullah. Sebab Quraisy minta macam itu. Tuan, Sayyidina Ali dia tak setuju dan dia tidak mendengar arahan Rasulullah. Ya Rasulullah, saya mohon maaf. Saya tidak setuju dengan perkara ini. Kalau saya padam perkataan Rasulullah, maknanya saya tak beradab dengan kamu Rasulullah. Sedangkan saya tahu bahawa kamu adalah utusan Allah. Saya tak akan sesekali padam perkataan Rasulullah. Tuan, Nabi marah. Nabi tak marah pun kepada
Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Walaupun ini arahan dari Nabi, perintah dari Nabi. Dan kemudian Sayyidina Ali diikat dan kita nak ikut arah Rasulullah. Rasulullah kamu ya, ada lebih didahulukan, lebih diutamakan daripada mendengar arahan. Akhirnya Rasulullah minta kepada Sayyidina Ali, wahai Sayyidina Ali, tolong tunjukkan di mana perkataan Rasulullah. Sayyidina Ali duduk perkataan Rasulullah. Dan kemudian Rasulullah sendiri yang padam. Padam dan kemudian minta Ali tulis Muhammad bin Abdullah. Adakah Ali berhak kepada Rasulullah? Tak. Kenapa? Kerana adab Sayyidina Ali yang Allah. Sebab itu kalau kita tengok amalan para ulama kita kan, kalau kita nak salam kan, syekh-syekh yang tua, yang alim, kadang-kadang mereka ni tak bagi pun, tak benarkan tangan mereka untuk bicara. Biasa kalau kita tengok alim ulama kita nak cium kan, kita tarik tangan dia. Tak nak bagi tangan dia disuruh. Sebab dia rasa dia orang biasa je tuan. Tak. Dia rasa dia tak layak untuk dimuliakan. Kata tuan, kita kena kata kepada tok kita ni, minta maaf dia sendiri, minta maaf Tuan Guru, saya kena cium tangan kamu Tuan Guru. Ni adab saya Tuan Guru. Walaupun Tuan Guru tak benarkan saya cium tangan kamu. Ya, walaupun arahan Tuan Guru jangan cium tangan saya, tapi saya tak kata Tuan Guru. Ini diceritakan dalam kisah Syekh Ja'far, Al-Imam Ja'far bin As-Sadiq, ya, Al-Imam Ja'far bin As-Sadiq. Orang nak cium tangan dia tak bagi. Tapi kata, ya sendiri, al-adabu muqaddamun al-kiram. Wa syekh, guru, adab saya utamakan daripada mendengar arahan kamu. Ini tuan. Kalau orang belajar Al-Quran tak kenal tak. Tak bagi pula kata kalau Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tak ada masalah tuan. Beradabnya kita dengan Rasulullah. Ya, dalam hal itu Nabi sebut ana sayyidu wa lagi Adam. Aku ni ketua bagi seluruh anak Adam. Sayyidu wa lagi Adam. Jadi insya-Allah tuan, kita masuk dalam pengajian kita ta'lim, kita sambung pengajian kita yang lepas masih lagi dalam bab yang kedua. Qala al-musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa ulumihi fid daril amin. Tidak mencari kegahan, mencari kedudukan untuk melaksanakan amal ma'ruf dan nahi munkar, menyuruh yang baik dan menegak yang salah, melaksanakan kebenaran dan memperkasakan agama. Tuan, boleh tak kita belajar agama ni kenapa? Kerana nak cari kedudukan. Boleh tak boleh? Boleh kita ulama tuan. Ya? Boleh belajar agama nak cari kedudukan, nak cari pangkat. Contoh kata saya belajar agama ni kerana apa? Kerana nak jadi pegawai agama, nak kerja di jabatan kerajaan, jabatan agama, majlis agama. Saya belajar kerana nak jadi qadi. Kenapa tujuan nak jadi qadi tadi? Tujuan dia adalah untuk nak melaksanakan amal makruf dan nahi. Ya? Yang tak ada masalah kata ulama. Kenapa? Kalau saya nak pegang jawatan tersebut, kemungkinan ada orang yang tak layak untuk nak pegang jawatan tadi, dia pula akan pegang jawatan tersebut. Sebab dia akan rosak. Kalau dipegang akan lebih rosak. Jadi saya pegang ni ya, untuk nak buat kebaikan kepada umat. Saya pegang ni ya, saya jadi pemimpin kepada umat untuk memberikan kebaikan kepada umat. Kalau niat kita buat sila, tak ada masalah. Tak ada masalah nak cari kedudukan, cari pangkat. Kenapa? Dalam amal ma'ruf dan nahi munkar. Tapi kena jaga betul kan? Kan? Kena jaga betul niat. Takut-takut nanti waktu dah ada jawatan tersebut, dah pegang jawatan tersebut, dia dah mula melencong daripada niat dia yang asal, kan? Sebab tu kata ulama kata kena tulis niat-niat kita di depan, ya, kena tulis. Niat kita belajar ni, ulama suruh tulis. Dia kata catatkan niat kita. Saya baca ni kan apa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tulis. Ya. Sebab tu kalau kita nak muda, saya kalau biasa amalan saya nak berkhusus dengan guru-guru ke, yang dengan belajar dan sebagainya. Yang pertama sekali sebelum nak mula, kita minta belajar tuliskan niat dia datang kursus tersebut. Tak kira tak apa tuan, tak apa tuan. Belajar ke guru ke yang datang kursus ni, biasa kita paksa. Mana ada yang suka datang kursus ni, ya. Jadi kita nak tentukan balik niat ni. Rugilah kalau datang tu kerana dia paksa, kerana dia suruh. Tak. Jadi kerja yang pertama, langkah yang pertama, betulkan balik niat kita. Ya? Kalau niat pun salah, kita tak akan sampai pada tujuan dia. Sebab tu ulama kita tulis catat niat kita. Ya? Saya belajar kenapa?
belajar kerana Allah, ya, kerana untuk dapatkan syurga Allah, kerana untuk apa? Kerana untuk nak memberikan khidmat kepada ilmu, kepada masyarakat. Ya. Bila kita nak melencong sikit, jadi kita tengok balik niat kita tadi. Kalau kita lupa, tengok balik niat kita tadi, kan? Supaya kita tidak melencong daripada niat kita yang asal. Ya. Melaksanakan kebenaran dan memperkasakan agama, bukan untuk dirinya dan keinginan nafsunya. Tujuan dia nak tolong agama Allah, nak perkasakan agama Allah. Yang demikian adalah diharuskan sekadar untuk melaksanakan amar ma'ruf dan nahi munkar. Jadi sekadar apa kita nak dapat pangkat tadi tuan? Ya, kita belajar tadi nak dapat pangkat, nak jadi qadi ke apa tadi, kenapa? Ya, sekadar untuk nak melaksanakan amar ma'ruf dan nahi munkar. Katalah contoh waktu kita belajar, kita pernah susah. Ya. Waktu belajar kita pernah susah. Dan bila kita balik, ya, dapat rezeki, ya, balik Malaysia dapat rezeki, pegang jawatan besar, tak duduk dalam jabatan-jabatan yang nak bagi bantuan, bagi kebajikan kepada orang. Pusat zakat lah contohnya, kan? Maka dia kena susah. Jadi, bila dia tahu keperluan yang perlu digunakan oleh pelajar untuk ilmu masa zaman dia belajar, ya, maka bila waktu dipegang, dia akan jadi fikir pada waktu tersebut, kan? Dia akan fikir betapa susahnya dulu. Dan dia tak nak menyusahkan lagi penuntut ilmu pada masa akan datang. Jadi dia akan mudahkan urusan. Kalau ada penuntut ilmu, ya, kalau ada pelajar yang tak mengusahakan, dia akan mudahkan urusan. Contoh. Baik. Penuntut seharusnya berfikir mengenai perkara tersebut kerana dia telah banyak berusaha untuk mempelajari ilmu ini. Jangan dipesakan usaha itu kepada tujuan keduniaan yang sedikit, hina dan fana. Fana ni maksudnya tidak kekal. Ya, fana tidak kekal. Kerana satu syair menyebut, "Hiya dunya aqallu minal qalil." Dunia itu adalah sedikit bagi benda yang sedikit. Wa ashiquha adallu minal dhalil. Dan pengasyiknya adalah yang paling hina daripada benda yang hina. Tasummu bisihriha qauman wa tu'mi. Dengan segala daya tarikannya itu, ia membutakan fahum mutahayyiruna bila dalili, dan memekakkan manusia. Akibatnya mereka berjalan merayau-rayau tanpa panduan. Tuan, dunia ni adalah sekecil-kecil daripada perkara yang kecil. Nah, sekecil-kecil perkara yang kecil. Maknanya kalau ada benda yang kecil pada dunia ni benda yang paling kecil. Dan orang yang melindungi dunia ni adalah sehina-hina orang yang hina. Maka dengan dunia ni, tuan, yang sebabkan orang jadi buta, kan? Orang jadi buta daripada melihat keburukan dunia. Kerana cinta, dia akan jadi buta. Orang kata cinta itu buta. Kerana cinta dengan dunia, ya, dia akan butakan mata dia dan dia akan pekakkan telinga dia daripada mendengar tentang keburukan dunia. Fahum mutahayyiruna bila dalil, dan mereka akan berjalan merayau-rayau tanpa panduan. Ini kalau orang yang belajar untuk dunia, ya. Sebab tu kalau kita dah belajar tuan, kan? Dan belajar ni perkara yang penting untuk kita nak kenal Allah, kan? Untuk nak kenal Allah, nak kenal sifat Allah, nak bantu agama Allah. Tiba-tiba kita gunakan ilmu yang asal tinggi sisi Allah ni untuk perkara yang kecil-kecil. Ini tak sepatutnya tuan. Faham tuan? Ini tak sepatutnya kita lakukan. Sebab apa? Sebab kamu dah berada di tempat yang tinggi. Belajar ni, kita dah berada di tempat yang tinggi. Ya fa'illahu alladhina amanu minkum. Allah angkat darjat orang yang menuntut ilmu. Kamu dah belajar ilmu agama Allah, tiba-tiba ya, kamu rendahkan tempat kamu duduk dengan yang tidak ilmu. Maka rugi tuan, rugi pengajian yang kita belajar ni, ya. Itu maksudnya. Ilmu jangan guna perkara yang kecil-kecil, kan? Maksudnya kan buat dosa yang kecil-kecil. Dah belajar, dah tambah ilmu, tiba-tiba kita tak nak tinggalkan dosa yang kecil-kecil, kan? Ini tak sepatutnya kita buat. Jangan menghinakan diri dan bertakabur, ya? Jangan hinakan diri dan takabur. Ahli ilmu tidak seharusnya menghinakan dirinya dengan bersikap tamak bukan pada tempatnya. Jadi ahli ilmu tuan, siapa dia ahli ilmu ni? Ahli ilmu ni termasuk kita dah penuntut ilmu. Ahli ilmu ni bukan ahli akademik je tuan. Kita ni juga ahli ilmu yang takkan habis waktu belajar kita. Ya, ulumul ilma min at-tahqiq ila
belajar sampai daripada buaya sampai ke yang lain. Itu ahli ilmu, kita ni ahli ilmu. Ya. Jadi di sini dikata ahli ilmu jangan menghinakan diri dengan takabur. Kamu jangan takabur. Dan dengan tamak kepada yang bukan tempatnya. Jangan tamak kepada yang bukan tempatnya. Tamak dengan ilmu tak apa, kan? Tamak dengan ilmu tak apa. Ini tidak. Tamak dengan dunia, tamak dengan harta. Lebih berat lagi. Kalau dah ada kedudukan, kalau dah jadi orang terkenal, mula demand pada orang tu. Letak harga itu apa? Sekali ceramah. Letak harga tu buat. Mencukup datang. Lepas tu panggil sekali tak kena bayar berapa? 4,000, 5,000. Jadi kita bertuan. Ada orang kata kalau kita tak tanya Ustaz, kita tak tahu pula nak bagi berapa. Ada kata kalau tanya Ustaz, nak tanya Ustaz, kalau nak panggil Ustaz ni berapa nak kena bayar. Ada kata tanya kita buat. Saya kalau tanya macam ni, itu dah yang paling menyempitkan diri kita. Jangan tanya. Ajak kita, jangan tanya. Jangan tanya pada guru kita tentang berapa kita tak bayar. Ikut suka kita lah. Ikut suka nak bagi guru. Tak nak bagi silap. Tak nak bagi silap. Tak ada masalah. Ikut suka. Tapi kalau orang tu yang ustaz ni mari daripada jauh, kata daripada negeri lain, fikir sendirilah nak bagi berapa ke tak. Mari daripada Perlis ke tak, bagi RM5 tak dan buat. Kan? Tapi jangan nak terlampau lah. Jangan nak terlampau. Sampai nampak macam dia bercakap sejam tu, orang boleh masuk Islam habis tu. Berlawak lagi banyak daripada ilmu. Tiba-tiba letak RM5,000. Ramai yang guna macam tu. Hanya kenapa? Hanya kerana kedudukan yang ada. Hanya kerana terkenal. Tapi orang suka lah macam tu. Orang suka macam tu. Orang sekarang bukan kerana dia nak dapatkan fawaid. Ketika mana dalam majlis ilmu dah, dia bukan nak dapatkan faedah ketika baca kitab dan sebagainya. Dia nak dengar apa? Dia nak dengar halul telinga dia. Dia kira sedap telinga dia. Alhamdulillah. Tak kena dah. Biasa tuan, orang yang datang kerana nak menuntut ilmu, datang kerana belajar, nak belajar kitab. Datang kerana nak menuntut ilmu sungguh-sungguh dengan tuan guru biasa. Perasaan dia lain orang tu. Ini orang yang merasai perasaan ilmu. Bukan dia nak sedap-sedap dia ustaz ceramah ni. Tubuh kita biasa dia ceramah ni. Tapi tuan, nilai ilmunya, nilai adabnya, dan kemudian keberkatan dalam majlis ilmu tersebut. Nak kira majlis ilmu ni sekarang banyak tuan. Dalam Facebook ni kalau buat live video ni, bukan masjid Al-Azhar ni saja. Masjid Pulau Serai, masjid Ketapang, belum kira sekolah-sekolah lagi banyak yang buat live video. Kalau nak kira ni tak payah pun duduk dalam masjid ni tak. Duduk rumah pasang earphone ke apa, dengar je. Tapi tuan, satu benda yang kita akan dapat bila kita dengar secara live, secara online macam tu, barakah daripada guru. Keberkatan daripada guru tu mungkin tak dapat. Tapi tuan yang duduk dalam majlis ilmu ni, beradab dengan gurunya dan kemudian mendengar ilmu daripada guru dan niat untuk nak beramal dengan ilmu tersebut, kemudian nak bagi hikmat pula kepada guru kita, insya-Allah ilmu tu jangan berkat. Berkat ni bukan macam bateri lah. Tak, macam bateri kereta. Enjin elok lah, enjin. Tapi kalau bateri tak ada, jalan tak kereta. Tak jalan tak. Nampak kereta kemah lama ni. Kereta Alphard, kereta Fayu. Kereta mahal. Bila start tak boleh. Sebab apa? Enjin tak ada. Bateri tak ada. Bateri tak ada. Waktu lawa macam mana tu. Kancing boleh potong. Bukan saja kancing. Orang jalan kaki pun boleh potong je. Sebab apa? Sebab tak ada bateri. Jadi bateri tu disebut barakah dalam perjalanan. Duduk dalam majlis ilmu ini barakah. Dia dalam majlis ilmu yang kita akan dapat, melainkan dengan kita berdamping dengan guru, bersohbat dengan guru. Bukannya maksudnya, bukan saya tuan, maksudnya alim ulama yang lain, asatizah yang lain. Saya biasa-biasa je lah. Maksudnya kalau ada asatizah kita duduk di sini, bukan setakat kita duduk, tak ada kita dengar saja. Kemudian kita nak damping dengan guru, rujuk pada guru tersebut. Kemudian tanya pula apa masalah yang kita tak faham, kita tahu, tanya pula guru kita. Minta pula tuan guru, apa amalan saya nak buat.
Ini amalan para sahabat dengan Rasulullah. Ya Rasulullah, ayu amalin afdal, ayu amali afdal. Ya Rasulullah, amalan aku terbaik. Rasulullah setiap sahabat dia cerita lain, dibagi tips yang lain-lain, beza-beza. Ada sahabat yang kata amalan terbaik, kata dia afdalus zikr fa'lam annahu la ilaha illallah. Amalan yang terbaik, zikir terbaik, la ilaha illallah. Sahabat yang lain Rasulullah kata apa? Amalan yang terbaik berwudu. Sahabat yang lain Nabi tunjuk apa dia amalan dia? Amalan yang terbaik iaitu mengalihkan barang-barang yang tajam yang duri-duri di tengah jalan. Maknanya berbeza-beza. Tapi sahabat dia bersohbah, bersahabat, berdamping dengan guru dia. Sebab itu tuan, kalau kita ada anak-anak kita yang masih belajar sekolah rendah ke sekolah menengah, minta dia supaya rapat dengan guru. Walau tak pandai pun, walau tak cantik, walaupun lambat dalam pelajaran dia, tapi kita minta dia kata, wahai anak, nanti kalau kamu guru datang ke kelas, datang ke sekolah, sambut guru. Bukan guru yang sambut belajar tuan. Terbalik zaman sekarang ni. Cikgu pula nak sambut murid. Artinya budak jadi pengajar. Tak. Terbalik habis sistem dengan kita sekarang. Sepatutnya murid yang kena tunggu guru. Guru turun daripada kereta dia, murid yang tunggu depan tu bagi salam, cium tangan guru, kemudian tanya pula guru, apa barang nak angkat, boleh saya tolong guru. Macam tu. Tak. Yang guru pula bila murid dah bagi tangan dia, cium tangan dia, guru ni pegang buku kepada dia, kemudian bacakan doa Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Tuan, saya guru. Perkara yang paling saya seronok berbagi bila belajar datang pada kita, dan kemudian dia hulurkan tangan dia, kita salam dia ambil tangan kita, dia ciumkan kita dengan guru. InsyaAllah ini nikmat pada kita sebagai seorang guru, kerana berjaya menanamkan adab dalam hati belajar. Kadang-kadang belajar yang makin besar sekolah rendah, kita amat dah mungkin cikgu. Jumpa cikgu pun, belajar baru pun buat biasa gerak. Mana? Ada benda? Macam itu kan? Maksudnya kita dah tinggalkan adab. Maksudnya bukan nak dengar ni adu telinga saja, tapi kita nak bersohbah dengan guru, nak beradab dengan guru. Diceritakan oleh guru kami, Ustaz Nazrul dia cerita, dia dulu dia belajar di Mesir. Dia belajar dengan seorang guru di Mesir. Dan guru ni tuan, dia tak minta duit. Dia tak minta duit. Tapi jangan bagi yang merendahkan kedudukan dia. Guru ni tak minta duit tuan, tapi dia kata jangan bagi yang merendahkan kedudukan guru. Maksudnya jangan bagi sampai nampak macam tak ada khidmat langsung, kita tak ada nilai apa ni, bagi pusing je. Dia akan marah. Guru ni dah akan marah. Tapi kalau nak bagi jangan terlalu rendah. Maksudnya dia tak kata lah, kalau kata datang ahli saya ni kena bagi dalam RM2 ke RM3 ke, tak ada sebut macam tu. Jadi sebab kita satu hari kita silap. Sebab dia janji dah dengan guru, ada guru dia yang lain, iaitu Syekh Ahmad Mamdun. Jadi Syekh Ahmad Mamdun yang tolong kira kan, tolong recommend kan guru ni untuk terima Ustaz Nazrul ni jadi sebagai murid. Dia kata kalau kamu nak belajar Syekh ni, kamu nak bagi berapa dia? Berapa yang kamu boleh? Ustaz Nazrul kata, berapa Syekh yang boleh? Saya ni tak boleh duit sangat. Berapa yang boleh? Berapa yang kamu rasa kamu boleh? Yang kamu rasa kamu mampu lah. Jadi Ustaz ni kata, 25 minit lah Syekh. 25 minit tahu tak? Duit mesin 25 minit. Bahagi dulu. Bagi duit ni berapa? 25 bagi 2 jadi RM12 lah. Lebih murah lah kan? RM12. RM12 tu kan? Belajar dengan Syekh sejam, 2 jam, 3 jam, kadang-kadang 4 jam, 5 jam belajar dengan dia. 4-5 jam belajar di rumah, belajar seorang. Ini ahli besar di Masjid Al-Azhar. Ahli besar dalam bahasa Arab, dalam nahwu, balaghah, kita kadang dan sebagainya. Tapi satu hari dia kata kita tersilap. Sebab satu minggu tu dia kata dia belajar 1 minggu 3 kali. Biasa seminggu dia belajar sekali je. Tapi kali ni sebab 1 minggu dia belajar 3 kelas. Kalau bagi 25 minit, maksudnya 3 kelas tu jadi 75 minit. Jadi dia kata kalau bagi 75 minit ni habislah duit makan. Jadi dia buat macam mana tuan? Dia kata dia bagi 10 minit. Kalau 3 kelas tu 30 minit. Maksudnya sejam 10 minit, 10 minit, 10 minit. 10 minit tuan. Berapa ringgit bagi dulu? RM5 tuan. RM5. Tahu kan yang Syekh tadi, bila dapat duit tu nampak macam okey dia, tak marah kan.
Syekh dapat tu okey. Kemudian Syekh tanya, ada nombor telefon Syekh Ahmad tak? Syekh kepada Ustaz Nasrul tadi, yang tolong kirakan dia tadi, ada tak nombor telefon Syekh Ahmad? Dia kata ada Syekh. Dia tak tahu masa tu Syekh ni yang ajar dia tak nak, dia nak marah nama ni, tapi tak tahu. Dia minta nombor telefon Syekh Ahmad. Ada tak nombor telefon Syekh Ahmad? Dia kata ada Syekh. Tolong beri. Dia pun tulis. Malam tu Syekh Ahmad telefon Ustaz Nasrul. Dia telefon tu, dia marah Syekh Ustaz Nasrul tu. Kata, kamu buat apa tadi? Tak ada buat apa Syekh. Nah, kamu buat apa dengan Syekh? Kamu janji apa dengan saya? Kamu janji kamu nak bagi berapa dengan Syekh dulu? 25 Syekh, 25 ringgit. Dah tu kamu bagi berapa? Saya bagi 10 ringgit Syekh. Sebab kelas tinggal ni Syekh. Kalau saya bagi 7 atau 25, habislah duit makan saya. Dan saya tak ada duit waktu tu. Syekh kata, Syekh makan kamu lah. Syekh marah sungguh dengan kamu. Dan Syekh tak nak kamu jadi anak murid dia. Dan kamu jangan datanglah rumah dia. Ustaz Nasrul cerita dia kata, dia pening pada berminggu tuan ni. Ini yang marah ni bukan orang biasa tuan. Ni alim besar di Masjid Al-Haq. Marah dia. Tapi disebabkan kamu hina dia dengan duit tadi, kamu bagi tak patut pada dia. 10 ringgit kamu bagi kat dia, patutnya 25. 25 ringgit pun sikit sebenarnya. Pun kamu masih kira dengan dia. Ustaz Nazrul tak tahu apa-apa dah. Tapi Syekh Ahmad tak tahu. Buat masa sekarang, kamu jangan datang, jangan telefon. Jangan telefon Syekh. Biar saya yang uruskan. Jadi Syekh Ahmad terus semua baru cerita dulu. Dia kata, Syekh tak kenal dia ni. Kalau Syekh kenal, Syekh akan sayang dia. Kemudian 2 minggu lepas tu dapat berita. Kata Muhammad Nazrul, Bashir kita gembira kepada kamu. Syekh terima kamu balik. Pergilah mengaji balik. Tapi jangan buat dia pergi dulu. Jangan bagi bayaran yang tak sepatutnya. Kata janji 25, tiba bagi 10 ringgit. Tuan, 25 ringgit ni sekarang ni duit mesti jatuh tuan. Sekarang ni 50 ringgit bagi 4 adalah 50 ringgit bagi 4. Lebih kurang berapa? 10 ringgit lebih dia. Dalil kata bukan Syekh kira dengan rating nilai duit kita. Syekh nak tengok kita dia macam mana adab kita dengan dia. Kan? Tapi kalau kita hina dia dengan duit yang rendah, tak patut tuan. Bukan nak suruh bagi lampau-lampau dah. Ini sebagai contoh, sebagai adab kita, sebagai adab kita dengan guru kita. Sebab tu kita kena belajar sungguh-sungguh. Ambil manfaat sungguh-sungguh dengan guru kita ni. Kadang-kadang kita tak tahu bila dia akan pergi meninggalkan kita. Kemungkinan kita tak sempat untuk kita tengok dan tinggal dah alim ni. Masa tu barulah kita nak menyesal. Baru nak menyesal. Kenapa? Kerana kita tak pernah mengaji dengan para alim ulama tersebut. Jadi maksudnya jangan menghinakan diri dengan tamak. Ahli ilmu jangan tamak. Tak kira lah penuntut ilmu ke, yang mengajar sendiri pun jangan tamak juga dengan ilmu. Bukan kata kalau datang masjid pun masjid ni bagi dia tinggi. Datang masjid ni. Contoh tuan, tak tahulah kita pun dengan semua kan. Tapi kalau kata masjid ni bagi RM400, datang masjid. Tapi bukanlah kata kita nak bagi yang melampau sampai kita menyebabkan niat ustaz sendiri lagi daripada niat asal untuk nak ajar kita ni kan. Ada orang kata takkan kira nak kita bagi artis 10k, 30k, takkan ustaz kita nak kira bagi 4k, 5k. Ada juga perbandingan tak betul tu tuan, salah perbandingan tu. Kalau nak kira tak mampu kita nak bayarkan nilai ilmu yang guru curahkan kepada kita, takkan mampu. Disebut dalam kitab ni, nilai bagi guru yang mengajarkan satu huruf, berapa nak kena bayar dengan cara dia? 1000 dirham, 10,000 dinar. Bagi orang, bagi guru yang mengajarkan satu huruf. Tuan, kalau 10 huruf dah berapa dah? Tapi bukan suruh bayar 1000 dinar tak. Cuma nak bagi tahu nilai ilmu ni sangat-sangat tinggi. Takkan mampu dibayar oleh satu hati upah gaji yang diberikan oleh orang kepada dia. Kan? Tapi tak kira siapa pun jangan tamak. Belajar dia jangan tamak. Kan? Tapi kalau dah cukup syarat habislah selesai lah. Disebut dalam syarat-syarat ilmu yang diungkapkan oleh Al-Imam Syafi'i. Dia kata apa? Mesti ada burdah. Belajar menuntut ilmu mesti ada kemampuan dari segi kewangan. Tapi bukannya melampau-lampau. Sebab kadang kalau dia terlalu kaya sangat, duit banyak sangat, dia akan terlari daripada ilmu.
Dia jadi tak tinggi sangat pada ilmu ni. Penuntut ilmu mesti belajar. Ya? Ada duit untuk makan, ya, untuk nak uruskan kehidupan dia dah cukup. Kelas. Tak perlu dah nak tambah-tambah. Kalau rezeki tambah, rezeki datang tak perlu pun. Kan? Maksud itu rezeki dia. Tapi penuntut ilmu kalau boleh mesti cukup kemampuan dia untuk dia nak fokus kepada penuntut ilmu. Jadi saya kira sekali itu tuan, mudah-mudahan kongsian kita pada malam ini menjadi akibat, menjadi panduan kepada kita untuk kita beramal dengan perkara-perkara dan ilmu-ilmu yang telah kita dengar pada malam ini. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampunkan dosa saya, dosa tuan. Saya mohon ampun, mohon maaf sekiranya saya terkasar bahasa, tersilap bicara, terkurang adab dengan tuan. InsyaAllah kita bertemu lagi pada kesempatan yang akan datang. Siapa